Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, semua pelajar sihat hari ini. Okey, selamat menyambut Hari Maulidur Rasul. Okey, banyakkan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat. Okey, syafaat dari Rasulullah SAW waktu di akhir nanti, insya-Allah. Okey, bila-bila lah semoga kita sentiasa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Okey, untuk hari ini saya nak masuk pada subtopik 9.4 iaitu fenomena geobencana. Okey, apa yang dimaksudkan dengan geobencana? Okey, geobencana ini adalah kejadian yang berlaku akibat proses endogen. Kita dah belajar proses endogen dan eksogen kan? Jadi ingat balik apa itu proses endogen. Okey, endogen proses yang berlaku dari dalam bumi. Okey, yang berlaku dari dalam bahagian dalam bumi yang merubah, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Kalau eksogen, proses yang berlaku di permukaan bumi. Kalau endogen, proses yang berlaku daripada bahagian dalam bumi. Okey, jadi geobencana ini proses yang berlaku akibat proses endogen. Okey, perubahan yang berlaku dari bahagian dalam bumi. Okey, geobencana ni contoh ya, okey. Contohnya yang kita akan pelajari adalah tsunami. Okey, macam mana boleh berlakunya gempa bumi, tanah runtuh. Okey, fenomena geobencana ini, bencana alam daripada yang berlaku di sekeliling kita ni, kebanyakannya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, dia boleh merosakkan harta benda. Ada sebahagiannya boleh menyebarkan penyakit. Contoh kalau banjir. Bila banjir berlaku, bila kekurangan sumber air yang bersih boleh mengakibatkan kolera, penyakit taun. Geobencana juga boleh mengakibatkan kebuluran. Contohnya jika kemarau berpanjangan, itu pun geobencana tapi kemarau ni adalah sebenarnya daripada matahari kan, panas berpanjangan kan, tapi itu pun daripada perubahan yang berlaku dalam bahagian bumi juga. Semua ini fenomena geobencana ini mendatangkan keburukan. Sebab itu dipanggil geobencana. Geo adalah perubahan muka bumi, bencana itu bencana lah, bencana. Nama lainnya kita panggil sebagai bencana alam. Jom kita tengok. Ini adalah apa yang kita akan belajar dalam topik ni ya. Proses endogen ialah kejadian geobencana. Volcanism ni adalah maksudnya yang pertama ni ya. Volcanism, ini maksudnya letusan gunung berapi, pemanasan global, boleh mengakibatkan kemarau yang berpanjangan, tsunami, fenomena di mana ombak yang membadai, pesisiran pantai, ombak yang dengan ketinggian sangat besar, dengan kuasa serta yang sangat besar yang boleh mengakibatkan mendatangkan kematian, kerosakan dan sebagainya. Kemudian ada tanah runtuh, lubang benam. Lubang benam ni adalah mana tiba-tiba ada kawasan, contoh ya, kita pernah tengok video, ada kawasan yang mana jalan raya tiba-tiba ni ada berlubang. Berlubang yang mengakibatkan kereta terbenam dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai lubang benam. Dan seterusnya adalah gempa bumi. Ini 6 ini adalah fenomena geobencana, kesan daripada proses endogen. Jom kita tengok. Ini volcanism lah, letusan gunung berapi. Kita ni bersyukur ya. Sebab Malaysia
terselamat daripada lingkaran api Pasifik. Okey, maksudnya yang mana kawasan lingkaran api yang ada dalam kita punya dasar lautan itu, Malaysia terselamat daripada adanya tempat yang ada gunung berapi. Okey, kita tak ada gunung berapi, syukur. Tapi negara-negara jiran ada gunung berapi. Contohnya Kepulauan Sulawesi. Okey, contohnya ada pada Bali. Okey, kat Bali. Kemudian dekat Filipin. Okey, ada gunung berapi lah. Itu yang terdekat dengan Malaysia lah. Okey, letusan gunung berapi ni bila gunung berapi muntahkan dia punya magma, dia punya mantel magma tu mula bergerak keluar. Okey, dimuntahkan menjadi lava. Okey, letusan yang pertama dia akan bebaskan asap, habuk, debu berkilo-kilometer jauhnya, yang mana asap itu adalah debu, habuk itu mengandungi gas-gas yang beracun. Okey, bila lava mula mengalir, okey, memang kemampuan lava tu bergerak berpuluh macam jauh lah, banyak kilometer lava itu boleh bergerak sebelum berhenti dan berlaku penyejukan. Okey, jadi bila ada fenomena, bila ada kawasan gunung berapi ni, okey, akan ada pengesan alat pengesan. Okey, bila akan berlakunya letusan gunung berapi. Jadi pihak penguasa yang terdekat akan maklumkan kepada penduduk jika adanya berlakunya letusan dan sebagainya. Okey, ini yang pertama lah. Okey, letusan gunung berapi ataupun volcanism. Okey, pemanasan global. Okey, pemanasan global ni kita dah mula berlaku pada kita. Sekarang pun Malaysia kita berlaku perubahan musim. Kalau panas betul, kalau hujan. Okey, pemanasan global ni kesan daripada banyak faktor yang menyebabkan pemanasan global. Okey, penebangan pokok, pembakaran hutan, pembakaran terbuka, pembinaan, okey, tempat bukanya, pembukaan kawasan-kawasan perumahan, penempatan yang baru. Okey, pemanasan global. Okey, berlaku apabila kandungan karbon dioksida, gas utama untuk pemanasan global. Apabila gas karbon dioksida meningkat dengan banyak, okey, akhirnya memerangkap haba. Okey, haba daripada cahaya matahari terperangkap dalam atmosfera bumi yang mengakibatkan suhu bumi semakin bertambah. Okey, itu kita panggil sebagai pemanasan global. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, tsunami. Ini adalah bencana alam yang tahun 2006. Okey, yang membadai Kuala Muda, Kedah, okey, Thailand, Indonesia, Banda Aceh yang banyak terjejaskan. Okey, ini adalah tsunami. Okey, tahun 2000 berapa saya tak ingat. Okey, 2011 ke yang membadai Jepun. Okey, ini adalah tsunami, fenomena tsunami. Okey, ini contoh tsunami ya. Okey, tanah runtuh, ini common berlaku pada kawasan-kawasan cerun bukit. Okey, berlakunya bila adanya hujan. Okey, tanah runtuh boleh terjadi. Allah SWT jadikan jadikan pokok-pokok pada lereng bukit. Okey, tanaman-tanaman yang ada pada lereng bukit, pada atas bukit, semuanya adalah untuk akar pokok semua tu berfungsi untuk memegang tanah daripada tergelincir, daripada menggelongsor apabila hujan. Okey, jadi tanah runtuh berlaku apabila kawasan tersebut telah ditarah. Okey, pokok-pokoknya ditebang. Okey, boleh mengakibatkan berlakunya tanah runtuh. Akar pokok dah tak ada untuk memegang, untuk grab tanah tu tadi. So, Allah SWT ni maha kaya. Dijadikan tumbuhan tu semua
Okey, ada kebaikannya, ada kegunaannya. Okey, so ini adalah tanah runtuh. Tanah runtuh kat negara kita pun ada pernah kes berlaku ya, terbenam sebuah rumah. Okey, ada ahli keluarga yang meninggal. So, bukan benda main-main. Okey, jom. Lubang benam. Ini yang saya maklumkan tadi. Okey, tiba-tiba pada suatu kawasan pembinaan ni tiba-tiba berlakunya lubang benam. Okey, adanya lubang benam. Lubang besar disebabkan keruntuhan lapisan permukaan bumi. Okey, menyebabkan rongga kosong di bawahnya. Okey, ni biasanya tempat ni berlaku pada tempat-tempat kawasan-kawasan lombong, kawasan-kawasan batu kapur. Okey, last sekali iaitu fenomena gempa bumi. Okey, fenomena gempa bumi ni tengok contoh gambar. Okey, boleh mengakibatkan banyak kemusnahan ya. Bila ada gegaran, kita ada map Malaysia yang mana bahagian Kementerian Sumber Alam, okey, Jabatan Map Malaysia ni dia akan kaji. Dialah tempat pusat kaji cuaca, tempat mana pengesanan adanya gegaran, gempa bumi dan sebagainya yang berada di sekitar-sekitar Malaysia dapat detect daripada map. Saya suka juga buka map Malaysia, okey, cari, okey, amaran ribut ke apa semua ke ada pada map Malaysia. Biasanya map Malaysia akan buat ni lah, kalau amaran ribut ke, ada gempa bumi, contoh dekat Kundasang, Sabah, Kota Kinabalu, akhir-akhir ni kerap adanya gempa bumi tapi dengan berskala rendah, skala Richter yang rendah. Okey, yang mengakibatkan gegaran tak terlampau kuat. Okey, jika gegaran kuat, itu yang menyebabkan boleh berlakunya keruntuhan bangunan dan sebagainya macam ni lah. Okey, itu adalah tentang gempa bumi. Okey, kita tengok contoh ya, tanah jelus selalunya lah kawasan lombong, kawasan paya. Okey, hujan asid biasanya kawasan perindustrian. Hujan asid ni disebabkan pembebasan gas-gas daripada kilang, okey, gas-gas beracun terutamanya sulfur dioksida. Bila dia larut, gas tu evaporate. Evaporate tu maksudnya terkondensasi, dia naik ke atas, okey. Kemudian dia terkondensasi, dia akan bercampur dengan air hujan, diturun, gas beracun tadi larut dalam hujan, diturun sebagai hujan asid. Okey, ini contoh ya. Itu boleh berlakunya hujan asid lah. Okey, kalau alat untuk mengesan tanah runtuh, okey, alat tu biasanya dia akan diletakkan di cerun bukit. Okey, untuk mengesan amaran awal tanah runtuh. Alat tu dia akan kesan jika ada pergerakan, jika ada bunyi pergerakan batu dan sebagainya, alat tu akan mengesan. Jadi dia akan keluarkan amaran. Okey, maksudnya ada pergerakan dalam tanah dengan skala besar yang boleh mengakibatkan kejadian tanah runtuh. So, pihak yang berwajib dia akan tahu, dia akan kesan. So, amaran akan dikeluarkan untuk dimaklumkan pada orang sekitar lah. Okey, untuk mengelakkan kemalangan jiwa. Sama juga dengan alat tsunami. Okey, alat mengesan tsunami. Alat mengesan tsunami diletakkan di pesisiran pantai. Okey, alat tu dia akan berfungsi untuk mengesan frekuensi ombak. Okey, frekuensi ombak lautan. Okey, jika high frekuensi maksudnya adanya pergerakan plat tektonik pada dasar laut. Okey, yang mengakibatkan penghasilan ombak besar. Okey, adanya gegaran dalam dasar laut. Okey, itu boleh mengakibatkan kejadian ombak besar atau tsunami. Okey, amaran akan dikeluarkan. Okey, supaya memberi amaran kepada penduduk agar bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Dan amaran awal ni biasanya
disalurkan melalui satelit. Okey, macam saya cakap tadi, kita ada Made Malaysia, MET. Type je, okey, free Google, type Made Malaysia, masuk, pergi laman web tu, seronok. Okey, banyak ilmu yang kita boleh dapat. Okey, tengok seterusnya. Ini adalah contoh alat yang diletakkan pada lereng bukit. Okey, kawasan cerun untuk mengesan pergerakan tanah runtuh. Okey, transducer, ini alam lah. Okey, dia ada steel waveguide. Maksudnya ada steel ni alloy punya ni. Okey, alloy punya root ni ditanam dalam lereng bukit ni. Okey, kemudian jika ada pergerakan dalam tanah, okey, jika ada pergerakan dalam tanah, okey, jadi steel waveguide ni dia akan kesan. Okey, dia akan kesan. Jadi sensor transducer dia kesan kat sini, dihantar kepada transducer dan alam akan dihidupkan. Okey, dia ada tahap-tahap lah. Okey, pergerakan dia. Contohnya kalau macam gempa bumi, dia tengok berapa skala Richter. Sama juga macam untuk active waveguide with sensor attached bagi pengesan tanah runtuh. Okey, ini untuk tsunami. Okey, ni alat dia. Okey, alat dia ni. Okey, ni alat ditanam pada dasar laut. Okey, untuk rekod pergerakan. Okey, jika ada pergerakan plak tektonik pada dasar laut ni akan dihantar. Okey, acoustic link transmit data to more surface buoy. Okey, ni alat terapung ni. Okey, surface buoy ni alat pengesanan yang terapung ni akan hantarkan signal ke satelit, kemudian satelit akan hantar signal pada orang yang berwajib yang ada pada daratan. Okey, supaya apa? Supaya inilah, supaya dapat keluarkan amaran. Ini tsunami. Ini surface buoy lah. Okey, alat yang terapung ini. Okey. Okey, kesan jurubencana boleh mengakibatkan kelainan nyawa, boleh mendatangkan penyakit, kebuluran, kerosakan harta benda. Macam contoh tsunami yang berlaku pada Bandar Aceh hari tu, bila terlampau banyak jenazah-jenazah yang tak sempat dikebumikan, okey, mengakibatkan sumber air bersih tercemar. Okey, jenazah-jenazah tu tak dapat dikebumikan dengan elok, dah kembang. Okey, jadi kawasan tercemar. Bila keadaan gitu, okey, mendatangkan penyakit. Okey, macam tadi saya cerita, kalau banjir boleh mendatangkan taun. Okey, kebuluran, kekurangan sumber makanan, boleh mengakibatkan kerosakan harta benda. Okey, itu adalah kesan bagi jurubencana. Okey, jadi untuk kerja rumah kita, okey, saya minta siapkan buku Alaf Sanjung, okey, muka surat 145, subtopik fenomena jurubencana 146 dan 147. Okey, sambil-sambil relax, sambil-sambil baca nota, sambil-sambil dengar saya ajar ni, okey, boleh siapkan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, selamat belajar semua. Jaga diri, jaga kesihatan, stay safe, jaga SOP molek-molek. Okey, insyaAllah tak lama lagi kita akan bersua. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera.